Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. So untuk video kali ini cikgu akan teruskan kita punya subtopik dalam bab bahan ni iaitu 8.3 iaitu isotop. Apa itu isotop? Mesti anak-anak kalau anak-anak pernah dengar bagus. Kalau tak pernah dengar pun tak apa. Hari ini kita akan bincangkan apa itu isotop. Okey. Kita buat perkenalan dulu ya. Okey, biasanya atom, semua atom yang terkandung di dalam sesuatu unsur mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Bilangan proton dan neutron yang sama lah. Namun begitu, terdapat unsur tertentu yang atomnya mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan ataupun yang berbeza lah. Nanti kita tengok contoh-contoh isotop. Dia ada nombor proton sama tetapi nombor neutron yang berbeza. Sebelum ni kita dah ingat atom mesti ada proton, neutron dengan elektron. Di mana proton dengan neutron ni duduk dekat dalam nukleus. Elektron duduk dekat kepala. So, neutron dengan proton yang dekat dalam nukleus ni bagi isotop, kalau contoh dua atom yang berbeza, dua atom yang mempunyai dua atau lebih atom yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. Itu yang dimaksudkan dengan isotop. Proton sama, neutron berbeza. Okey, ini ada beberapa contoh isotop. Kalau kita tengok, hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3. Awak perhatikan bilangan elektron dekat sini. Kita dapati bilangan proton dekat sini adalah sama. So bilangan proton sama, tetapi tengok kepada bilangan neutron dia adalah berbeza. Yang ni kosong, yang ni 1, yang ni 2. So dia berbeza. So ketiga-tiga ni kita kenali sebagai isotop. Isotop sama juga dengan karbon 12, karbon 13, karbon 14. Nombor proton dia sama semua, ada 6. 6 Tetapi kalau kita tengok dekat bilangan neutron dia mempunyai perbezaan. Ada 6, ada yang 7, ada yang 8. Sama juga dengan oksigen 16 dengan oksigen 18. Okey. Macam mana kita nak tulis hidrogen 1, hidrogen 2? Yang 1, 2, 3, 12, 13 ni adalah merujuk kepada bilangan neutron tambah dengan bilangan proton. 1 campur kosong. Sebab tu dipanggil hidrogen 1. 1 campur 1. Yang sini bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. Ditambah macam ni, itu cara penulisan dia lah. So, hidrogen 3, 1 campur dengan 2. So, dia akan dapat hidrogen 3. Ini cara penulisan isotop. Dia merujuk kepada nombor-nombor kat belakang ni adalah hasil tambah bilangan proton dengan bilangan neutron. Okay. Isotop biasanya ditulis nombor nukleonnya sahaja. Okey. Bilangan ataupun proton campur neutron ni kita sebagai dia ada satu jenis nama nombor. Dulu kalau cikgu pernah sebut bilangan proton bersamaan dengan nombor proton. Untuk bilangan proton tambah dengan neutron kita panggil sebagai nombor nukleon. Nombor nukleon. Nombor nukleon ni adalah jumlah bilangan proton dan neutron. So, kita sebut sebagai nombor nukleon. Okey, nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus atom itu. Sebab tu nama dia nukleon, nukleus. Sebab kita tahu proton dengan neutron dekat dalam dia punya duduk dekat dalam nukleus. So, namanya hasil daripada nukleon, nukleus. Dalam nukleus ada apa? Proton dengan neutron. Okay, sebagai contoh, cara tulis tadi cikgu dah sebut tadi lah. Isotop
hidrogen yang mempunyai satu proton dengan dua neutron ditulis sebagai hidrogen 3. So, kenapa satu campur dua? Satu campur dua ni apa? Satu proton, dua adalah neutron. Cikgu dah cakap tadi, nombor nukleon adalah proton campur neutron. So, dekat ujung ni maksudnya dia mewakili nombor nukleon. So, hidrogen 3, 3 ni adalah nombor nukleon. Nombor nukleon ni. 3 ni adalah nombor nukleon. 3 ni ditulis berdasarkan nombor nukleon. Apa itu nombor nukleon? Hasil tambah ataupun jumlah bilangan proton dengan neutron. Okey, ini sejarah dia lah. Perkataan isotop berasal daripada perkataan Yunani, isos yang bermaksud sama dan topos yang bermaksud tempat. Perkataan ini bermaksud isotop bagi suatu unsur mempunyai kedudukan yang sama dalam jadual berkala unsur moden. Sebab betul lah, jadual berkala disusun mengikut tertib menaik nombor proton. Sedangkan ketiga-tiga atom ni mempunyai nombor proton yang sama. Yang membezakannya adalah nombor nukleon ataupun bilangan neutron. Disebabkan bilangan neutron yang berbeza, maka nombor nukleon dia pun jadi berbeza. Nombor proton dia sama sebab bilangan proton dia sama. Nombor nukleon dia yang berbeza disebabkan neutron dia yang berbeza. Okay, isotop ni ada kegunaan dia. Banyak kegunaan isotop. Dekat sini nanti kita akan bincang lah sedikit lah. Di antaranya contoh-contohnya. So, perkembangan teknologi menyebabkan penggunaan isotop semakin meluas. Tanpa kita sedari, isotop dalam bentuk radioisotop sebenarnya banyak digunakan di sekeliling kita. Okay, radioisotop ialah isotop tidak stabil yang memancarkan sinaran radioaktif. So, maksudnya kita guna radioaktif lah ni. Kegunaan radioaktif. Radioaktif ni berasal daripada siapa? Daripada isotop yang tidak stabil. Okay, walaupun radioisotop mengeluarkan sinaran berbahaya, namun radioisotop mempunyai kegunaan yang penting jika dikendalikan dengan betul. So, radioisotop digunakan dalam bidang perubatan, pertanian, perindustrian, penjanaan tenaga, dan penyelidikan. So, banyak kegunaan radioisotop. Banyak kegunaan radioisotop. So, yang ini kita bincang yang inilah dulu. Okey, dalam bidang perubatan. Sinar gamma ataupun bahannya kita panggil sebagai kobat 60, ia digunakan untuk membunuh sel kanser. Sel kanser tu kalau kita nak bunuh, kalau kita guna sinar gamma, apa itu sinar gamma yang digunakan adalah kobat 60. So dia boleh membunuh sel kanser. Okey, sinar gamma kobat 60 juga digunakan untuk membasmi mikroorganisma pada sayur-sayuran tanpa mengubah kualiti makanan tersebut. Kita sinarkan dia tanpa mengubah struktur dia lah. Nampak sama je walaupun ia telah disinarkan dengan sinaran gamma kobat 60. So, seterusnya pertanian. Pertanian kita letak ataupun kita gunakan fosforus 32 disuntik ke dalam akar tumbuhan untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. So, digunakan fosforus 32. So, maksudnya banyak kegunaan isotop ataupun radioisotop ini dalam kehidupan manusia. Di situ saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.